serupa dengan hadis Gundar tadi, tapi dia tidak sebut syak. Daripada Hakam yataraddadun, tak ada sebut syak. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya dia telah berihlal umrah, lepas tu dia pun sampai ke Mekah dan tidak tawaf lagi, tak sempat tawaf Baitullah, sudah mari hik dah. Dia pun buatlah kerja-kerja haji semua sekali. Lepas pada tu dia waqad ahallat bil hajj, dalam keadaan dia telah ihlal haji lah, buat kerja haji tu. Nabi SAW pun kata kepadanya pada hari Nafar, sudah memadai kepada engkau tawafmu untuk hajimu dan umrahmu sekali, memadai dah tu. Tapi dia tak sih, fa'abad, dia enggan. Nabi SAW pun hantar dia bersama saudaranya Abdurrahman ke Tan'im, fa'tamarat ba'dal hajj, dia pun buat umrah selepas selesai mengerjakan haji. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia telah mari kota di Sarif, fatatahharat bi Arafah, lepas tu dia suci pada ketika di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepadanya, memadai kepada engkau tawaf engkau di antara Safa dan Marwah untuk haji dan umrah engkau. Padat dah tu waktu tu. Diriwayatkan daripada Aisyah lagi, dia kata, wahai Rasulullah, adakah orang lain buat balik 2 pahala? Saya hanya bawa balik 1 pahala. Dia pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abdurrahman bin Abu Bakar bawa dia pergi ke Tan'im. Kata Aisyah, dia pun gendong saya lah di belakang unta dia tu. Qalat faja'altu, kata Aisyah, saya pun mula angkat kain tudung saya, mula eret kain tudung, buka kain tudung, eret daripada tengkok ataupun leher saya ni waktu kain tudung. Dia pun pukul kaki saya dengan alasan memukul, dengan alasan, dengan helah memukul kenderaan. Wa'lalak lah kita kata, bi'illatir rahilah, bi'illati darbir rahilah. Wa'lalak pukul pukul unta dia tu, padahal dia memang nak pukul kaki Aisyah. Qultu lahu, saya pun berkata kepadanya, kamu ada nampak sesiapa kah? Apa yang bahaya kaki ni? Dah aku buka tudung tu, apa yang bahaya kaki? Ada nampak orang kah? Dia tak ada nampak orang yang dia buka tu. Qalat, kata Aisyah, saya pun ihlal umrah, kemudian kami pun pergi mari hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di Hasbah. Ini pun seperti juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abdurrahman gendong Aisyah ni, tolong dia buat kerja umrah, bantu dia buat kerja umrah daripada Tan'im, yang keluar daripada tanah haram itu ke Tan'im, start situ. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia baru Jabir pun. Jabir radhiyallahu anhu katanya, kami datang yang ni ke Mekah, kami menghadap ke Mekah, menuju ke Mekah, boleh belakang, dengan berihlal bersama Nabi SAW untuk mengerjakan haji sahaja. Haji sahaja. Aisyah datang ataupun menuju ke Mekah dengan ihlal umrah, hingga bila kami berada di Sarif, dia mari kota. Hinggalah bila kami selesai, bila kami sampai yakni ke Mekah, kami pun tawaf Baitullah dan Safa dan Marwah yang bersa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ayyahilla minna, suruh orang yang tidak ada hadiyu bersama dia tu supaya buka ihram dia. Qala, kata Jabir ini, kami pun berkata, halal apa? Halal apa ni? Halal ke mana? Nabi SAW kata, halal semua sekali lah, halal semua sekali. Kami pun bersetubuh dengan isteri kami dan pakai air wangi, pakai baju kami seperti biasa pakai. Padahal tidak ada jarak masa di antara kami dengan hari Arafah itu kecuali 4 malam lagi. Kemudian kami pun ihlal pada hari Tarwiyah, yakni pada hari yang ke-8 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW pun masuk menemui Aisyah. Dia mendapatinya sedang menangis. Dia berkata, apa hal engkau menangis? Dia kata, sya'ni, keadaan saya ialah saya telah mari kota ni, orang lain pula telah halal, saya tidak boleh halal dan tidak boleh juga tawaf Baitullah. Orang lain boleh pergi buat kerja haji sekarang. Nabi SAW pun kata, ini adalah satu perkara yang Allah SWT sudah tentu dah kepada orang-orang perempuan. Mandilah, lepas tu ihlal lah haji. Lepas tu dia pun buat. Ini cerita Jabir ini.
Aisyah pun buat sepuas Nabi suruh itulah. Dan dia pun berada di tempat-tempat ibadat haji itulah. Hinggalah dia suci, barulah dia tawaf Baitullah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian thumma qala Nabi SAW pun kata, engkau telah selesai mengerjakan haji dan umrahmu kedua-dua sekali. Dia pun kata, wahai Rasulullah, saya berasa tak senang hati ni, tak puas hati ni, sebab saya belum lagi tawaf Baitullah. Hingga saya buat kerja haji tu. Qala fadhhab biha ya Abdurrahman. Kalau lagu tu Abdul Rahman, pergilah bawa dia ni, pergi ke Tan'im. Itu adalah pada malam Hasbah. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia menangis. Lepas tu sebab tadilah juga, wala yadhkur ma qabla hadha, tak sebut sebelum pada ni. Diriwayatkan daripada Aisyah dalam haji Nabi SAW, dia ihlal umrah, sebab tu lebih kurang. Lepas pada tu dia tambah, Rasulullah SAW dah dia royak, dia tak say, tak puas hati. Orang lain buat klik haji dengan umrah boleh dua pahala, kita buat haji saja, umrah tak ada habis, tak ada selesai, lagu mana? Orang tak puas hati. Dia royak, Rasulullah SAW ni rajulan sahlan, seorang yang mudah bas, seorang yang sahlan, mudah, yang ni mudah berkira lah, mudah basa dia. Kalau Allah aku molek, Allah aku ibadat, Allah aku benda molek ni, tak apa. Bila Aisyah mahukan sesuatu, dia akan menurutinya. Dia akan tu. Dia pun hantarlah Abdul Rahman bersamanya. Dia pun ihlal, dia umrah, ihlal umrah dari Tan'im. Aisyah sudah pun idza hajjat sana'at. Aisyah kemudianlah pula, lepas tu kemudian pula, kalau dia buat kerja haji, dia buat serupa dengan dia buat bersama Nabi SAW. Dia buat lagu itulah semula-semula pula. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya kami keluar bersama Rasulullah SAW dengan ataupun sambil berihlal haji bersama-sama kami ada perempuan dan kanak-kanak. Bila kami sampai di Mekah, kami pun tawaf Baitullah dan Safa dan Marwah, sa'i lah. Tawaf, orang panggil juga tawaf antara Safa dan Marwah, tapi takut keliru, kita kata sa'i lah, sa'i. Dia pun berkata, Rasulullah pun kata kepada kami, sesiapa yang tidak ada hadiah bersamanya, dia boleh buka ihram. Kalau qulna, dia boleh halal. Kami pun kata, halal apa? Halal apa? Dia kata halal semua sekali. Kata Jabir, kami pun mendatangi isteri-isteri kami yang dipersetubuh lah. Kami pun pakai pakaian-pakaian, dan kami pun lomo air wangi. Hingga tiba hari tarwiyah, kami pun ihlal haji pula. Dan memadai kepada kami tawaf yang pertama di antara Safa dan Marwah, sa'i yang pertama tu sudah memadai dah kepada kami. Rasulullah SAW pun suruh kami berkongsi pada unta dan lembu, setiap 7 orang untuk seekor seekor unta ataupun lembu. Kongsi 7 untuk seekor. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW suruh kami buka lamma ahlalna, suruh kami bila kami telah halal, supaya kami ihram bila kami nak menuju ke Mina. Kata Jabir, kami pun ihlal dari Abtah, nama tempat. Diriwayatkan daripada Jabir lagi, kata dia Nabi SAW tidak bertawaf, dan sahabat-sahabatnya tidak juga bertawaf di antara Safa dan Marwah, kecuali hanya sekali sahaja. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dalam beberapa orang yang ada bersama saya, yang ni kata Atta ni, Jabir royak ni ramai orang ada tu sekali dengan saya. Kata dia, kami sahabat-sahabat Nabi ihlal haji khalisan wahdahu, haji saja, haji saja mula-mula ceritanya. Qala Atta kata Jabir, Nabi SAW pun pada pagi hari yang keempat daripada Zulhijjah suruh kami halal. Atta pun kata, qala, dia kata, hillu halal lah kamu, dan kamu setubuhilah isteri-isteri kamu. Kata Atta, walam ya'zim alaihim, tetapi Nabi SAW tidak wajibkan kepada mereka, cuma Nabi SAW halalkan kepada mereka. Faqulna, kami pun kata, puak-puak sahabat ni, adakah setelah di antara kita dengan hari Arafah hanya tinggal 5 hari lagi, dia suruh kita dia suruh kita mendatangi isteri-isteri kita, lepas tu kita pergi ke Arafah,
dalam keadaan zakar-zakar kita menitiskan air mani. Pelik semua begitu. Qala yaqulu Jabir, Atha berkata, Jabir buat isyarat dengan tangan dia. Semacam aku sekarang ni masih duk nampak lagi dia tunjuk dengan tangan dia tu. Jadi dia gerakkan tangan dia. Mana selepas 5 hari lagi nak apa ni, nak Arafah tu, dia suruh kita bersetubuh dengan isteri-isteri kita. Dia buat isyarat. Maknanya nitih air mani lah dalam keadaan pelik semua. Qala, kata dia, Nabi SAW pun bangun di kalangan kami. Dia pun kata, dah tengok sahabat ni berasa pelik ni, dia pun kata, aku sesungguhnya paling bertakwa di antara kamu kepada Allah, asdaqukum, dan paling benar di antara kamu, abarrukum, paling baik di antara kamu. Kalaulah tidak kerana hadiu yang aku bawa bersamaku, tentu aku halal, tentu aku buka ihram aku seperti mana kamu halal. Kalaulah aku telah mengetahui perkara yang akan berlaku dari urusanku seperti mana aku mengetahui perkara yang telah berlaku, tentu aku tidak bawa hadiu. Tapi aku tak tahu ini semua. Kemudian Allah SWT wahyukan kepadaku. Maknanya sebelum ni tak tahu. Kalau tidak, hak senang je sepahak kamu buat, sepahak aku suruh kamu. Hak senang. Fahillu, halal lah kamu. Kami pun halal lah. Kami pun dengar dan patuhlah kepada suruhannya itu. Tunggu sajalah. Kata Atha. Kata Jabir, Ali pun mari daripada melaksanakan tugasnya. Buat kerja banyaklah, di antaranya urusan duit zakat, harta zakat, macam-macam lagi yang lain. Dia pun sampai jumpa dengan Nabi SAW. Nabi pun tanya dia, engkau ihlal apa? Dia kata ihlal seperti mana Nabi SAW ihlal. Dia gantung atas hati. Aku ihlal dengan ihlal yang Nabi SAW lakukan. Rasulullah SAW pun kata kepada dia, fa'ahdi, kalau lagu tu kamu kena bawa hadiu. Wamkuth haraman, dan kau kena tetap dalam keadaan haram. Tak boleh seperti orang lain yang duduk halal ni, yang pakai air wangi, gapo dia pakai baju, duduk sekali dengan bini gapo. Tak boleh. Kalau kamu nak seperti aku, kena ada hadiu sekali. Lepas tu tetap terus haram, dalam keadaan haram, tak boleh buka ihram. Qala, kata perawi ini, Jabir ini, Ali telah menghadiahkan kepada Nabi SAW hadiu binatang kurban. Suraqah bin Malik bin Ju'shum pun kata, Suraqah itulah Suraqah hak kejar Nabi, nak igak Nabi SAW masa nak pergi hijrah tu. Suraqah tu lepas tu Islam pula lah. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah ini untuk tahun kita ni saja atau untuk selama-lamanya? Nabi SAW kata, untuk selama-lamanya. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, kami berihlal bersama Rasulullah SAW haji, ihlal haji. Bila kami sampai ke Mekah, dia suruh kami halal, dan kami jadikannya umrah, tukar jadi umrah. Fakabura dzalika alaina, terasa beratlah kepada kami perintahnya itu, dan sempitlah dada kami, rasa sebablah. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan kami itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahulah keadaan kami berasa berat tu. Famana nadri, kami tak tahulah adakah sesuatu yang sampai kepada dia dari langit ataupun sebagai seorang manusia. Mungkin dia tahu kok cara-cara mana, tak tahulah tu. Tapi dia tahulah kami tidak senang hati, kami berasa berat tu. Dia pun berucap, ayyuhan nas ahillu, halallah kamu. Kalaulah tidak kerana hadiu yang ada bersamaku ni, tentu aku buat seperti mana kamu buat. Qala, kata Jabir, kami pun halal sehingga kami wati isteri-isteri kami, dan kami lakukan apa yang dilakukan oleh orang halal lah, hinggalah pada hari tarwiyah, yakni pada hari yang ke-8, dan kami menjadikan Mekah berada di belakang kami. Kami ihlal lah pada ketika itu, ihlal haji, baru kami ihlal haji pada ketika itu, pada hari tarwiyah tu. Diriwayatkan daripada Musa bin Nafi', kata dia, saya datang ke Mekah sebagai mutamatti'an bi umratin, melakukan tamattu' dengan umrah sebelum tarwiyah 4 hari. Faqala an-nas, orang ramai apa kata,